Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap kamu semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari subjek sirah tahun 3, sirah tahun 3. Pada hari ini kamu akan bersama dengan Ustazah Ain. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu pada muka surat 1 sehingga muka surat 6. Baiklah, insya-Allah pada hari ini kita akan ulang kembali pelajaran yang pertama iaitu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ingat lagi kan tentang uh, perjalanan keturunan ataupun peringkat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok pada unit pertama yang kita akan belajar hari ini ialah kemuliaan bangsa Arab Quraisy. Kemuliaan bangsa Arab Quraisy. Okey, kita tengok teks di bawah itu. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada Nabi Ismail alaihi salam. Keturunan yang ini keluarga Nabi Muhammad ini berasal daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Arab Quraisy merupakan bangsa. Arab Quraisy adalah satu bangsa yang mempunyai sifat pemurah dan menepati janji serta mempunyai keazaman yang kuat. Ada 3 sifat bangsa Arab Quraisy dekat situ. Yang pertama pemurah, yang kedua menepati janji dan yang ketiga mempunyai keazaman yang kuat. Okey, kita tengok pula apa pengertian nama Muhammad ni. Okey, maksud Muhammad ialah terpuji. Muhammad bermaksud yang terpuji. Baginda diputerakan di kota Mekah. Nabi Muhammad ni dilahirkan di kota Mekah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Manakala bapanya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Merupakan keturunan bangsawan Quraisy. Satu keturunan dari semulia-mulia kaum di Mekah. Keturunan Arab Quraisy ni merupakan satu keturunan yang mulia di kota Mekah. Seterusnya kita tengok kemuliaan kaum dan bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu boleh buka di buku teks pada muka surat kedua. Dia tulis kat situ mari berpantun. Okey, kita tengok pada pantun, rangkap pantun yang pertama. Lahirnya Nabi Muhammad di kota Mekah, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Hari Isnin, subuh yang cerah, membawa rahmat bersama barakah. Lahirnya Muhammad ni, Nabi Muhammad ni di kota Mekah yang ditulis pada ayat yang pertama. Yang kedua, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Hari Isnin, subuh yang cerah. Nabi Muhammad ni dilahirkan pada hari Isnin, pada waktu subuh, membawa rahmat bersama barakah. Nabi Muhammad ni dilahirkan bersama-sama dengan rahmat dan barakah kepada seluruh alam. Okey, kita tengok pada rangkap yang kedua. Nama Muhammad artinya terpuji. Arab Quraisy adalah keturunan baginda. Menjadi rasul dan juga nabi, membawa sinar kepada alam semesta. Okey, dalam rangkap yang kedua ni, dia menerangkan tentang maksud Nabi. Nama Nabi Muhammad tu tadi. Okey, maksud nama Muhammad artinya adalah terpuji. Dan menerangkan juga keturunan Nabi Muhammad ni daripada bangsa Arab Quraisy. Nabi Muhammad ni dilahirkan untuk menjadi rasul dan juga nabi, membawa sinar kepada alam semesta, membawa cahaya Islam, membawa rahmat kepada alam semesta. Okey, kita tengok pada rangkap yang ketiga. Ismail Ibrahim asal keturunan. Abdullah bin Abdul Muttalib adalah bapanya. Membawa pekerti dan kemuliaan. Aminah binti Wahab adalah ibunya. Dalam ni dia menerangkan juga tentang asal keturunan Nabi Muhammad ni adalah daripada Nabi Ismail alaihi salam. Seterusnya menerangkan juga tentang nama bapa Nabi Muhammad iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan juga nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Aminah binti Wahab.
Dan pada rangkap yang terakhir, rangkap yang keempat, baginda wafat di kota Madinah. Semua sahabat berduka cita. Baginda meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan umat tercinta. Baginda ni wafat, meninggal di kota Madinah. Semua sahabat berduka cita. Berduka cita ni maksudnya semua sahabat sedih akan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah ni sekarang merupakan panduan hidup kita sebagai umat Islam. Sekiranya kita tak mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah, sesatlah kita dalam hidup ni. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah ni penting dalam kehidupan umat Islam. Bawah tu dia tulis sebagai panduan umat tercinta. Kitalah umat yang tercinta tersebut. Okey. Seterusnya, okey, baiklah, seterusnya kamu boleh tengok nasab Nabi Muhammad sebelah ibu dan juga bapa. Sebelah bapa dan juga ibu. Kamu boleh tengok nasab keturunan Nabi Muhammad sebelah bapa dan juga sebelah ibu. Okey, kita tengok pada yang sebelah bapa dulu yang warna biru ni. Okey. Asal nama moyang Nabi Muhammad ialah Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Seterusnya lahirlah Qusay. Seterusnya Abdul Manaf. Seterusnya Hashim. Seterusnya Abdul Muttalib. Seterusnya Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad. Dan lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita. Itu adalah nasab sebelah bapa. Okey, kita tengok pula nasab sebelah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama, moyang yang sama, Kilab bin Murrah. Turun kepada lahirnya Zuhrah, lahirnya Abdul Manaf, lahirnya Wahab, iaitu ayah kepada ibu Nabi Muhammad. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah, dan seterusnya lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nasab sebelah ibu. Jadi kamu boleh tengoklah nasab sebelah bapa dan juga sebelah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita tengok pula tentang pertemuan nasab di antara bapa dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan ni maksudnya susunan keturunan antara ibu dan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga daripada moyang Nabi Muhammad sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok pada yang pertama, iaitu moyang Nabi Muhammad yang atas sekali ni, yang bernama Kilab bin Murrah. Ibu dan bapa Nabi Muhammad mempunyai moyang yang sama, iaitu Kilab bin Murrah. Seterusnya pada belah bapa lahirnya Qusay, pada sebelah ibu lahirnya Zuhrah. Seterusnya pada sebelah bapa lahirnya Abdul Manaf, sebelah ibu pun Abdul Manaf juga. Seterusnya lahirlah Hashim, sebelah bapa, pada sebelah ibu lahirlah Wahab. Dan pada sebelah bapa lahirlah pula Abdul Muttalib, iaitu datuk kepada Nabi Muhammad. Dan seterusnya turun kepada ayah Nabi Muhammad, iaitu Abdullah. Dan pada sebelah ibu pula lahirlah daripada Wahab, lahirlah Aminah. Maka Abdullah dengan Aminah ni berkahwin, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni mempunyai susur galur ataupun keturunan keluarga yang sama. Hapislah tentang nasab keturunan Nabi Muhammad. Kamu boleh tengoklah bagaimana nasab keturunan sebelah bapa dan juga sebelah ibu. Dia orang mempunyai moyang yang sama dan turunlah kepada datuk-datuk-datuk dan seterusnya bapa dan juga ibu kepada Nabi Muhammad. Dan ketika apabila bapa dan ibu Nabi Muhammad berkahwin, maka lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu juga boleh mengetahui tentang asal keturunan Nabi Muhammad ni, bangsa Nabi Muhammad ni, dan juga Nabi Muhammad ni dilahirkan di mana, diputerakan di mana, dan wafat di mana. Kamu perlu ingat, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah dan meninggal dunia ataupun wafat di Madinah. Okey, seterusnya jom kita tengok, tahukah anda? Okey, kita tengok pada muka surat 8. Tahukah anda
Orang yang baik akan melahirkan generasi yang baik. Kita ni macam mana kita nak kekalkan keturunan kita, kita kenalah cari orang yang baik-baik, jadi orang yang baik-baik supaya generasi kita yang akan datang akan terpelihara. Maksudnya akan berada dalam susu galur yang baik dan eloklah kiranya akhlaknya, budi pekertinya. Kita pun sama kena jaga akhlak dan budi pekerti kita. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin terbaik di dunia. Nabi Muhammad ni merupakan seorang pemimpin, tokoh yang paling terbaik di dunia. Yang ketiga, tingkah laku yang baik mencerminkan nasab yang mulia. Tingkah laku akhlak kita mencerminkan macam mana keturunan kita, mak ayah kita, atuk moyang kita. Kalau baik akhlak kita, baik adab kita, maka keluarga kita pun akan mendapat nama yang baik. Orang pun akan pandang mulia pada keluarga kita. Sekiranya akhlak kita kurang baik, maka orang akan pandang serong pada keluarga kita. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai makam dan martabat yang tinggi. Kedudukan Nabi Muhammad ni adalah sangat tinggi, tak sama dengan kita manusia manusia yang biasa sahaja. Dan akhir sekali, menamakan anak dengan maksud yang baik adalah satu amalan yang mulia. Bila mana kita panggil seseorang tu dengan namanya, contoh kita panggil Ahmad yang terpuji. Jadi kita mendoakan dia supaya dia menjadi seorang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Janganlah kita sesuka hati je panggil, tukar nama dia. Hoi ke, tak elok. Sebab kenapa? Ibu bapa letak nama pada kita supaya kita menjadi orang yang baik. Bila orang panggil nama kita pun sedap kita dengar kan. Kita pun suka bila orang sebut nama kita, yang tak suka bila orang panggil tu hoi hoi. Kita sendiri pun tak suka. Okey. Seterusnya kita tengok, amalkan doa kesejahteraan ibu bapa selepas solat fardu. Selepas kita siap solat, lakukan solat, cubalah untuk kita doakan kesejahteraan ibu dan bapa kita. Dekat bawah ni ada diberi doa, ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapaku dan kasihanilah mereka. Dalam bahasa Arab pun saya rasa kamu dah hafal kan. Macam mana doa dia? Kamu sendiri tahu. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi selepas solat, ketika kamu berdoa, cubalah sekali selitkan doa untuk kedua ibu bapa kamu. Ustazah rasa cukup sekadar itu sahaja perkongsian Ustazah pada hari ini. Okey, apa yang kamu dapat? Yang pertama, kamu tahu tentang nasab keturunan Nabi Muhammad. Kita ulang kaji balik tentang nasab keturunan Nabi Muhammad ni. Yang pertama, kamu tahu bila Nabi Muhammad dilahirkan, pada waktu bila, pada bulan bila, Nabi Muhammad dilahirkan di mana. Okey, yang kedua, kamu boleh mengetahui siapa nama ibu dan bapa Nabi Muhammad. Kamu kena ingat nama ibu dan bapa Nabi Muhammad. Yang ketiga, kamu boleh mengetahui tentang asal-usul keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni berasal daripada keturunan Nabi Ismail dan merupakan daripada bangsa Arab, Quraisy, bangsa yang terkenal, yang termasyhur di kota Mekah. Seterusnya, kamu boleh tahu juga di mana Rasulullah SAW ni wafat. Nabi Muhammad SAW ni wafat di mana? Di kota Madinah. Kamu jangan tertukar. Saya ingatkan, jangan tertukar antara tempat lahir Nabi Muhammad di kota Mekah dengan tempat wafat Nabi Muhammad. Kamu kena ingat Nabi Muhammad lahir di kota Mekah dan wafat di kota Madinah. Okey. Saya rasa sekadar itu saja perkongsian Ustazah pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kamu semua. Baiklah, syukran jazilan. Terima kasih banyak-banyak kepada kamu semua. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.